Penyu laut hijau juga boleh dipanggil sebagai penyu hijau Pasifik atau penyu laut hitam. Ia adalah spesies penyu laut yang tergolong dalam keluarga Chelonidae. Ia adalah satu-satunya spesies dalam genus Chelonia. Mereka boleh ditemui terutamanya di perairan pantai, tropika dan subtropika di seluruh dunia, tetapi mereka juga telah diketahui berhijrah jarak jauh antara tempat makan dan pantai berpenetasan. Ia juga terdapat di Lautan Hindi. Mereka dipanggil sebagai penyu laut hijau karena tulang rawan dan lemaknya yang berwarna kehijauan. Penyu laut hijau mempunyai badan pipih yang ditutupi oleh kerapas yang besar. Mereka mempunyai dua sirip besar. Warna mereka adalah cerah, tetapi spesies yang hidup di Timur Pasifik warna kerapasnya adalah hitam. Mereka mempunyai diet herbivore dan menghabiskan kebanyakan masa meragut rumput laut dan alga. Penyu laut hijau dewasa boleh membesar sehingga kira-kira 4 kaki panjang dan berat sehingga 600 pound. Mereka disenaraikan sebagai spesies terancam oleh IUCN dan CITES dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang pemeliharaan. Ia adalah haram untuk mengumpul, mencederakan atau membunuh mereka. Tapi masih ada banyak negara lagi memburu telur mereka untuk makanan. Kajian literatur disebabkan oleh sifat migrasi penyu laut hijau, tapir mengawan yang tidak konsisten dan pengedaran yang meluas, Kesatuan Antarabangsa untuk Pemeliharaan Alam Semula Jadi IUCN menghadapi kesukaran dalam menilai tren populasi mereka. Namun begitu, dengan menganalisis 32 tapak indeks utama yang diedarkan di seluruh dunia dan mengkaji penurunan subpopulasi sejarah dan terkini, IUCN menentukan bahawa subpopulasi wanita bersarang telah menurun sebanyak 48% kepada 67%. Ini kerana pemburuan penyu secara haram dan penilaian telur, lemak, daging dan cegeran penyu secara besar-besaran telah menyebabkan penyu laut hijau secara berangsur-angsur berkurangan. Kajian 2014 oleh University Exeter yang disifatkan sebagai salah satu kajian paling komprehensif mengenai penangkapan penyu laut hijau secara sah, mendapati bahawa lebih daripada 4,200 penyu laut diburu secara sah hampir setiap tahun, termasuk 80% adalah penyu laut hijau. Kesimpulannya, banyak faktor yang menyumbangkan kepada ancaman kepada penyu laut hijau seperti peningkatan plastik di lautan, kemalangan menaiki bot dan memancing komersial. Yang ni sahaja untuk kajian literatur. Selamat saja, nama saya Ferdinand Abdullah Kiswem. Saya ingin membentangkan metodologi kajian. Dalam bab ini akan diterangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini dengan lebih jelas dan secara lebih benar. Antara elemen atau aspek yang dibincangkan dalam metodologi kajian adalah cara mendapatkan data atau maklumat mengenai kajian yang dilakukan, nama proses, nama persemakan data atau maklumat yang digunakan serta reka bentuk kajian. Seterusnya, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah semakan. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti spesies penyu laut hijau yang terancam. Kami mengambil sumber-sumber daripada internet dan jurnal. Pertama sekali, terdapat beberapa kaedah kuantitatif dan kualitatif untuk merencana kajian ini digunakan.
Data dianalisis untuk mengkaji penyuh hijau sebagai spesies terancam dan diubah menjadi jadual dan graf. Seterusnya, cara mendapatkan data atau maklumat mengenai kajian yang dilakukan. Dalam bahagian pengkaji telah membincangkan tentang cara mendapatkan data atau maklumat mengenai kajian ini untuk menyiapkannya dengan sempurna. Antara cara yang dibincangkan adalah sumber internet dan rujukan perpustakaan. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, surat khabar atas talian dan lain-lain. Sumber sekunder merupakan sumber yang terdiri daripada bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis. Maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Hanya sumber sekunder sahaja digunakan dalam kajian ini kerana kajian ini sepenuhnya bergantung kepada data-data atau maklumat daripada bahan-bahan penulisan dan catatan. Okey, yang pertama, sumber internet. Sumber internet merupakan sumber yang terdapat daripada jaringan komputer yang saling berhubung secara global yang menyebabkan pengguna internet dapat saling bertukar maklumat atau data melalui jaringan internet. Contoh sumber internet yang digunakan dalam kajian ini adalah artikel atau jurnal atas talian yang surat khabar atas talian serta lain-lain laman yang berkaitan dengan kajian. Yang kedua, artikel atau jurnal atas talian. Menurut Kamus Belajar edisi kedua, artikel merupakan satu bahagian atau fasal daripada sesuatu undang-undang. Contoh artikel yang pengkaji memilih untuk menyiapkan kajian ini adalah bertajuk Penyu di Malaysia, Tinjauan Status Pemeliharaan dan Seruan untuk Penyelidikan. Artikel-artikel seperti ini digunakan untuk mengenali latar belakang penyu laut hijau di Malaysia dan juga untuk mengenali cara pemeliharaan dan pemeliharaan ini. Seterusnya, surat khabar atas talian. Surat khabar merupakan kertas bercetak yang menyiarkan berita kehidupan seharian. Surat khabar atas talian pula merupakan surat khabar yang bersih dalam talian yang boleh mengakseskannya dengan menggunakan internet. Surat khabar atas talian juga membantu untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang penyu laut hijau di Malaysia. Seterusnya, rujukan perpustakaan. Rujukan perpustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang mengenai kajian yang sedang dijalankan olehnya. Pengkaji telah merujuk beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat dalam kajian ini. Okey, rujukan perpustakaan yang pertama adalah buku. Buku digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kajian ini. Contoh, maklumat yang didapati daripada buku ialah definisi bagi beberapa istilah. Seterusnya, pengkaji juga mendapati maklumat mengenai cara pemeliharaan dan pemeliharaan penyu laut hijau. Selain itu, kamus. Pengkaji merujuk kamus untuk mendapatkan definisi-definisi bagi sesebuah istilah. Contoh kamus yang telah dirujuk ialah Kamus Pelajar edisi kedua. Kamus ini digunakan untuk mendapatkan definisi bagi istilah artikel dan jurnal. Dengan bantuan kamus seperti inilah, pengkaji dapat mengenali maksud-maksud bagi istilah-istilah. Seterusnya, bahagian memproses dan mempersembahkan data atau maklumat yang dikumpulkan. Kaedah yang digunakan untuk menganalisis data adalah kaedah jadual dan graf. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data dan menguraikan data dengan jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian ini hanya digunakan sumber sekunder untuk mendapatkan data atau maklumat. Kajian ini juga mengkaji semula artikel atau jurnal yang dilaksanakan oleh pengkajian. Itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera doktor, nama saya adalah Gunarubnia Anam Perempuan Gunasai Grand. Nama matrik adalah S641A3. Hari ini saya berbincang tentang hasil dan perbincangan. Kumpulan kita membuat kajian tentang 7 tahun iaitu 2010 hingga 2016. Jumlah telur dikumpul setiap tahun adalah meningkat dan menurun. Sebagai contohnya, 2010 hingga 2011, jumlah telur dikumpul adalah meningkat sebanyak 1,781. Manakala 2011 hingga 2012, jumlah telur dikumpul adalah menurun sebanyak 1,062. 2012 hingga 2013, jumlah telur dikumpul adalah meningkat sebanyak 1,090. Dan 2013 hingga 2014, jumlah telur dikumpul adalah 1,222. 2014 hingga 2015, jumlah telur dikumpul adalah meningkat sebanyak 1,222 dan 2015 hingga 2016, jumlah telur dikumpul adalah 1,253. Jom tengok dalam graf dengan teliti. Kita boleh nampak dengan jelas dalam graf, jumlah telur dikumpul setiap tahun adalah meningkat dan menurun. Seterusnya, jumlah penetasan bertahan 2010 hingga 2011 meningkat dan 2011 hingga 2012 adalah menurun. 2012 hingga 2013, jumlah penetasan bertahan adalah meningkat. 2013 hingga 2014, jumlah penetasan bertahan adalah mala. Sekalinya, 2014 dengan 2015, jumlah penetasan bertahan adalah menurun secara teruk. Dan 2016 adalah tidak mempunyai data. Masalahnya adalah
Penyu agar iaitu dalam bahasa Inggeris green turtle telah pupus. Mengancam ekosistem pula di seluruh dunia telah menyejaskan penyu agar. Masih manusia telah di beberapa tempat memburu penyu agar dan mengumpulkan telur mereka untuk makanan. Dalam kelas sumber asli, pensyarah ada membagi tahu jual atau makan penyu agar adalah haram. Tidak boleh menjual atau makan telur penyu. Masalah seterusnya ialah cuaca yang panas memberi kesan negatif kepada penyu agar. Menurut beberapa kajian, suhu pasir pantai yang saram penyu agar betina mempengaruhi jantina anak mereka semasa inkubasi. Iklim pemanasan kita mungkin menyebabkan penyu agar menjadi kepupusan dengan mewujudkan kekurangan jantan. Langkah pihak masyarakat perlulah menyokong pemeliharaan tempatan yang bekerja keras untuk melindungi persekitaran marin seperti Bangladesh. Di Bangladesh, ada satu projek di Pulau St. Martin menyokong pemeliharaan tempatan yang bekerja keras untuk melindungi persekitaran marin Bangladesh supaya manusia mula menyayangi marin dan boleh mengelakkan masalah atas penyebut. Seterusnya, perlu memasang papan tanda yang menandakan kawasan perlindungan dan menyediakan pengawal untuk memantau kawasan bersarang sebab ada orang tersilap pijar telur penyu semasa berjalan dan haiwan-haiwan makan. Psikologi perlu memberi tumpuan kepada rumput laut iaitu coral reef. Penyu agar iaitu green turtle amat menyuka rumput laut. Oleh itu, psikologi perlu memfokus kepada terumbu karang iaitu coral reef yang sihat, mempunyai sapat yang banyak yang diamalkan Hawkins. Selamat sejahtera, nama saya Kasturi Anam Perpapal Mesio, nombor metrik S62452. Sekarang saya nak terangkan tentang kesimpulan secara keseluruhannya tentang kepupusan penyu dan cadangan untuk mengelakkan kepupusan penyu. Secara kesimpulannya, pelbagai aspek perlu diambil kira untuk mengelakkan kepupusan penyu. Antaranya adalah boleh diambil dengan mengadakan lebih banyak bengkel memelihara dan sayangi haiwan. Seminar ataupun bengkel merupakan jalan terbaik untuk memelihara dan membentuk perasaan cinta dan sayang terhadap penyu. Selain itu, melalui seminar ataupun bengkel, kita dapat menyemai dan memupuk sikap prihatin dan juga rasa tanggungjawab alam sekitar, terutama haiwan. Kepupusan penyu di negara ini berpunca adalah daripada sikap manusia yang bertindak sesuka hati. Contohnya sikap ini yang menimbulkan kesan yang tidak diingini terhadap biodiversity seperti kematian penyu dan ini menyebabkan kepupusan. Sea Turtle Conservancy STC. Mereka mencadangkan agar kita dapat mengikut langkah-langkah yang ditetapkan demi melindungi penyu, melindungi pantai-pantai yang menjadi sarang penyu bertelur dengan mewujudkan taman-taman dan pusat-pusat perlindungan serta menganjurkan program pendidikan awam. Seterusnya, dengan juga memastikan tidak ada gangguan di pantai pendaratan penyu untuk bertelur dengan menggunakan pencahayaan tiruan dan menggunakan kesan manusia di pantai tersebut. Seterusnya, menguatkuasakan larangan pembuangan sampah, pepejal dan bahan pencemar di pantai ataupun ke dalam laut, dan menyambung penyelidikan dan memantau aktiviti agar populasi penyu dapat dipantau serta memberi tumpuan kepada usaha pemeliharaan. Seterusnya, penyu merupakan kebanggaan negara kita. Sekiranya penyu tidak dapat hidup dan berbiak dengan sendiri tanpa bantuan manusia, maka ia akan pupus. Kita perlu memastikan kawasan menjadi tempat penyu mencari makanan dan sarang telur perlu dilindungi selain menggalakkan etika pemeliharaan kehidupan liar. Seterusnya, penyu menghadapi pelbagai jenis ancaman dan sebahagian besarnya adalah daripada punca oleh manusia. Kita sepatutnya membiarkan penyu terus hidup dan kekal menjadi sebahagian daripada kehidupan marin untuk dilihat dan dihargai
untuk sekarang dan juga pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.